Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali bila sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sekali lagi pada petang ini kita bersua kembali secara live bagi meneruskan pengajian Iqra' 6. Iqra' 6, yang mana Iqra' ini kita gunakan buku ni seperti dalam skrin tuan-tuan. Jadi Iqra' ni dia mengandungi bacaan Iqra' dan juga makhraj huruf. Ada gambar rajah. Yang mana Iqra' ini disusun oleh Abu Muhammad As-Sa'adi. Baik. Jadi buku Iqra' ni boleh didapati di kedai Hasani, kedai buku Hasani. Baik. Jadi untuk petang ni kita akan sambung kembali pada muka surat 168 168. Di kesempatan ini kita akan menyambung pada muka surat 168 itu pada tajuk yang baru, iaitu tajuk dia bacaan istimewa, bacaan istimewa ataupun kita panggil bacaan khusus yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dia kata dengarkan bacaan guru. Jadi dia suruh dengar bacaan guru. Jadi untuk bacaan istimewa ni, bacaan guru ni kita kena bertalaqi dengan guru lah. Kita kena mengambil bacaan daripada guru lah, iaitu guru baca kita tengok, kita ikut, dan kita baca guru tengok, insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali, bacaan istimewa yang pertama sekali adalah imalah. Imalah iaitu menyebut huruf ra yang pada kalimah ni. Pada kalimah ni kita menyebut huruf ra itu berbaris fathah secara condong kepada baris kasrah. Maknanya tidak sepenuhnya baris fathah lah. Ra ini kita menyebut baris fathah condong kepada kasrah. Kasrah pun tidak, fathah pun tidak, dia condong kepada kasrah. Ra pun tidak, ri pun tidak. Yang betul dia ra. Jadi dipanggil imalah. Imalah bacaan istimewa yang terdapat dalam Al-Quran, dalam ayat ni, dalam kalimah ni. Kena tengoklah surah apa, saya pun tak ingat dah. Kat sini pun tak ada tulis surah apa. Jadi satu kalimah ni sahajalah yang wajib dibaca dengan imalah, iaitu bacaan ra ini tidaklah berbaris fathah dan tidaklah baris kasrah. Dia kena condong fathah kepada kasrah, condong. Bunyi dia macam mana? Bismillahi majreha wa mursaha. Jangan baca majraha dan jangan baca majriha, baca majreha. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bacaan istimewa iaitu ismam. Ismam maknanya mendengungkan, seterusnya memuncungkan bibir semasa menyebut huruf nun syaddah ni. Yang ni dalam surah Yusuf, ayat tak ingat ayat berapa, tapi dalam surah Yusuf ada kalimah ni, la ta'manna ni. Jadi kat sini kita panggil ismam, bacaan ismam. Wajib kita baca dengan ismam pada nun ni. Jadi kat sini dia kata mendengungkan, seterusnya memuncungkan bibir. Dia ada dua cara. Yang pertama dengung kemudian muncung bibir, ataupun cara yang kedua dengung dengan muncung itu disertakan sekali apabila menyebut nun syaddah ni. Yang ni kena tengok mulut . Yang ni kena tengok mulut. Okey, saya tunjuk. Baik, cara yang pertama, kalau ikut dalam buku ni dia kata mendengungkan
mendengungkan, seterusnya muncungkan bibir semasa menyebut huruf nun syaddah tu. Contoh dia macam mana? Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Sekali. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengung dengan muncung bibir itu disertakan sekali. Macam mana? Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Baik, itu dua cara bacaan ishmam lah. Yang pertama dengung dulu, kemudian muncung bibir. Yang kedua muncung dan dengung itu disertakan sekali. Kemudian satu lagi bacaan dipanggil bacaan raum ataupun ikhtilas, iaitu bacaan 1/3 baris dhammah. Pada nun syaddah tu asal dia ada dua nun. Nun yang pertama baris dia dhammah, nun yang kedua baris dia fathah. Jadi nun yang pertama tu, yang dhammah tu, baris dhammah itu dibaca dengan 1/3. Macam mana? Ma la ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Baik. Jadi rom ini adalah bacaan harus. Harus kita baca dengan bacaan rom lah. Baik, kita tengok balik. Jadi kat sini kita boleh baca kalimah ni lah. Kalimah ni kita boleh baca dengan ishmam, dan harus juga dibaca dengan bacaan rom lah. Ni kena belajar, kena tengok mulut lah, baru kita dapat kuasai. Kalau setakat tengok ni tak nampak lah. Baik, kemudian yang seterusnya bacaan naqal. Bacaan naqal, naqal pada perkataan ni. Perkataan ni. Naqal ni menyebut huruf lam berbaris di bawah. Lam ni, lam yang bertanda oranye ni baris di bawah. Apabila berlaku pertemuan dua huruf sakinah. Huruf sakinah apa dah? Lam sakinah, sin sakinah, iaitu huruf lam dan sin. Apabila bertemunya lam sakinah dan sin sakinah, maka kena baca dengan bacaan naqal. Pindah baris. Naqal ni maknanya pindah baris. Baris hamzah wasal ini dipindahkan ke bawah lam. Jadi macam mana? Bi salis, hamzah wasal dengan hamzah wasal ni dibuang. Apabila kita baca hamzah wasal, dua hamzah wasal ni dibuang, tak dibaca. Jadi bunyi dah bi salismul. Bi salismul. Baca apa lismul? Kerana baris hamzah wasal yang kedua ini dipindahkan ke bawah lam yang sukun tadi tu. Asal bi sal ismul. Apabila berlakunya perpindahan baris, maka bunyi dah bi salismul. Bi salismul fusuq ba'dal iman. Itulah bacaan naqal lah. Bi salismul. Yang ni kalau kita tak mengaji, kita takkan faham lah. Kalau tak mengaji, bacaan mesti salah. Baik, itulah bacaan yang ketiga. Seterusnya, bacaan seterusnya adalah bacaan tashil. Bacaan tashil lah, tashil. Baik, bacaan tashil ini berlaku pada kalimah ni lah. Kalimah ni, yang bertanda oranye ni kat depan ni. Tashil dia kata menyebut huruf alif seperti bunyi antara huruf hamzah dan alif. Ni. Selepas hamzah ni dia kata huruf alif, dia kata baca dia seperti bunyi antara huruf hamzah dan alif. Macam mana? Kalau hamzah macam tu. Dia nak bunyi antara hamzah dengan alif. Ni tu. Bunyi ni di sini. Surah saya tak ingat surah apa. Fusilat apa kan? Tengok. Jadi cara mudahnya, yang kedua ni selepas hamzah ni kita baca dia jangan ketat sangat. Jamiyun, jangan ketat, baca bagi longgar sikit.
Yang kedua ni kalau ikut tu hamzah juga ni, hamzah wasal yang kedua ni. Kita baca bagi longgar sikit. Baca bagi longgar lah. Jangan baca ketat. Itu baca ketat. Ketat nak longgar lah. A'jamiyyun wa arabi. Kena bagi longgar lah. Hamzah yang kedua ni. Itulah bacaan tashil. Tashil maknanya mudah. Baca hamzah yang kedua ini bagi mudah lah. Yang ketat. Seterusnya dinamakan ibdal lah. Bacaan istimewa iaitu ibdal. Ibdal maknanya menukar atau ganti. Iaitu menukar huruf hamzah kepada huruf ya mat. Dan dibaca panjang sekadar 2 harakah. Baik, hamzah ni, selepas hamzah wasal ni ada hamzah lagi kan. Jadi hamzah ini yang kedua ni ditukarkan menjadi huruf ya mat. Ya mat ni dia mengikut baris hamzah yang pertama lah. Hamzah pertama yang ni kita kena baca i lah. I. Asal kalimah ni itu. Itu kalau kita tengok asal kalimah ni ta ni baris kasrah itu. Macam tu. Jadi dia kena baca dengan kasrah. Jadi apabila hamzah wasal ni dibariskan dengan kasrah, maka hamzah kedua ini ditukarkan menjadi huruf ya lah, sesuai dengan baris hamzah yang pertama. Sebab tu jadi itu. Tu itu ni. Jadi kat sini kalau kita nak mula ada dengan kasrah lah. Dan hamzah yang kedua ini kita tukar bagi jadi ya mat. Jadi panjang 2 harakat. Itu ni bi kitabin. Itu ni. Jangan baca itu ni, salah lah. Baca dengan ya lah. Ya mat. Bagi hamzah yang kedua ini ditukarkan menjadi ya mat. Habis. Masih lagi dalam tajuk ibdal. Ibdal, yakni pada kalimah ni lah, yang mana ada sin kecil yang berada di atas sad, diutamakan huruf yang di atas. Iaitu kalau kita nampak ada huruf sin kecil berada di atas sad, kita utamakan sin lah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Pakai sin. Kita pakai sin lah. Kalau sin kecil di atas sad, kita pakai sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Baik, kemudian kalau sin di bawah sad, kita utamakan huruf yang di atas, iaitu sad. Tapi boleh baca dengan sin, tapi kita utamakan sad. Am humul musaytirun. Am humul musaytirun. Pakai sin pun boleh. Am humul musaytirun. Pakai sin boleh, pakai sad boleh. Tapi kita utamakan huruf sad lah. Utamakan huruf sad. Kalau sin di atas sad, utamakan huruf sin lah. Itu adalah bacaan istimewa. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud kerana membaca ayat-ayat. Ayat-ayat tilawah. Ayat-ayat. Apabila membaca ayat yang bergaris, ini perkataan wasjud, bergaris di atas, maka disunatkan. Disunatkan maknanya kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugilah. Maka disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Kalau kita baca Quran, ada perkataan-perkataan yang perkataan sajadah ni, wasjud, ada dan ada tanda di sini, maka kita disunatkan sujud tilawah. Dan disunatkan kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ataupun kita tak mau baca, kita sujud sahaja, sujud 2 kali. Sujud sekali. Maaf lah, sujud sekali. Sujud sekali tu. Itulah tanda sujud tilawah, tanda macam ni. Dan pada perkataan ni sin jim dal di sini wasjud. Baik. Alhamdulillah. Telah selesai kita bincang buku Iqra ni. 6, dan di sini ada sedikit lagi lah penerangan
hukum nun mati dan tanwin. Baik, A dia kata pengertian nun mati dan tanwin. Nun mati adalah huruf nun, nun sukun yang bertanda sukun. Manakala tanwin pula adalah tanda dua baris sama ada, tanda dua baris sama ada di atas, di bawah ataupun di hadapan. Pembahasan hukum-hukum nun mati dan tanwin. Terdapat 4 pecahan hukum nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Hukum itu adalah yang pertama izhar halqi, idgham, sama ada idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa hakiki. Baik. Ya, jadi untuk ini, untuk penerangan ini kita akan sambung pada live yang akan datang lah, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu untuk petang ni, pengajian Iqra' 6 insyaAllah. Kita akan sambung yang ni pada live yang akan datang insyaAllah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat faham lah sedikit sebanyak cara bacaan dia dalam hukum tajwid lah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi saya mohon share lah, share agar ramai lagi yang boleh join kelas ini insyaAllah secara percuma insyaAllah. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.